Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDPR 3.0 kita pada kali ini di bawah tajuk akidah, topik yang ketiga iaitu konsep dosa dan pahala. Konsep dosa pahala yang digariskan adalah berdasarkan kepada ayat Quran surah Zalzalah ayat 7 dan 8. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Okey, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah itu membawa maksud barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah akan diberi ganjaran, akan dihisap. Begitu juga barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarah akan diberi balasan. Jadi inilah konsep dosa dan pahala. Yang pertama kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pahala dari segi bahasa, iaitu ganjaran ataupun balasan yang baik. Manakala dari sudut istilah, pahala ialah ganjaran yang baik yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia kerana mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Pahala ini juga kadang-kadang disebut sebagai as-sawab dan juga al-ajru. Al-ajru, balasan, ganjaran. Pengertian dosa. Dosa dari segi bahasa ialah hukuman atau balasan buruk. Dari segi istilah, dosa ialah balasan buruk daripada Allah kepada manusia kerana melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan perintahnya. Sekiranya kita melakukan keburukan, Allah akan memberi balasanlah kepada kita, ataupun kita meninggalkan perintah yang wajib, maka juga kita akan mendapat balasan. Dosa ini juga kadang-kadang disebut sebagai az-zambu, dosa, al-khati'ah, kesalahan, as-sayyi'ah, keburukan, al-isyan, maksiat, al-fasad, kerosakan, al-ismu, dosa. Jadi kena ingat nama-nama lain bagi dosa dan juga nama-nama lain bagi pahala. Dosa terbahagi kepada dua yang disebut sebagai dosa kecil dan juga dosa besar. Yang pertama kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan dosa kecil, iaitu segala kesalahan yang berada di luar batasan hukuman had. Okey, segala kesalahan yang berada di luar batasan hukuman had, maksudnya tidak ada hukuman yang jelas disebut, dan siksaan di akhirat, juga tidak dinyatakan dengan jelas siksaan di akhirat, serta tidak disertai dengan ancaman dan kemurkaan Allah. Tidak disebut ancaman dan kemurkaan Allah, maka perkara-perkara kesalahan tersebut dikira sebagai dosa kecil. Yang kedua ialah dosa besar. Dosa besar ialah dosa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Okey, dinyatakan dengan jelas dalam Quran ataupun hadis
disertai dengan ancaman api neraka. Maksudnya dosa yang dilakukan disertai dengan ancaman azab api neraka ataupun disebut mendapat kemurkaan dan siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melihat contoh-contoh dosa besar. Terdapat satu pendapat yang mengatakan bahawa ada 70 lebih kategori kesalahan ataupun dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar. Sekiranya tidak termasuk dalam perkara ini, maka kesalahan ataupun keburukan yang kita lakukan itu tergolong dalam dosa kecil. Jadi antaranya ialah mencuri. Okey, jelas di dalam Al-Quran menyatakan pencuri hukumannya dipotong tangan. As-sarihu was-sarikhatu faqta'u aydiyahuma. Yang kedua, zina. Okey, zina juga adalah contoh dosa besar. Dalam Al-Quran menyebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, iaitu penzina lelaki dan perempuan hendaklah disebat dengan 100 kali sebatan, iaitu penzina yang belum berkahwin. Contoh yang ketiga ialah murtad. Murtad hukumannya dihukum bunuh. Dalam hadis menyebut man baddala dinahu faqtuluhu. Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Jadi ini adalah contoh dosa besar yang disebutkan dengan jelas hukuman dan azabnya. Ada banyak lagi contoh-contoh besar yang kita akan bincang sebentar lagi. Seterusnya kita akan lihat faktor-faktor yang membawa kepada dosa dan pahala. Yang pertama kita lihat dahulu faktor yang kita akan mendapat pahala. Okey. Nombor 1, sekiranya kita sentiasa berusaha melakukan kebaikan. Berusaha, baru berusaha nak buat kebaikan, maka Allah telah menjanjikan pahala yang besar kepada kita. Berdasarkan kepada firman Allah yang kita baca di awal tadi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa berusaha untuk melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah akan diberi ganjaran. Yang kedua, memperbanyakkan amal kebajikan. Kalau tadi kita sentiasa berusaha beristiqamah melakukan kebaikan, manakala yang kedua ini kita memperbanyakkan amal kebajikan, mempelbagaikan amal kebajikan kita, maka perkara-perkara ini mendorong, membawa penambahan kepada pahala diri kita. Jadi kita lihat yang kedua ialah faktor yang membawa kepada dosa. Okay, apakah yang membawa kepada dosa kita semakin bertambah? Buku amalan catatan kiri kita bertambah. Nombor 1, lemah iman. Bila kita lemah iman, kita mudah terpengaruh ke arah kemaksiatan, ke arah dosa dan kesilapan-kesilapan. Seterusnya, bila kita lemah iman, maka hawa nafsu kita juga terpengaruh untuk mengajak kita kepada dosa. Yang ketiga, perkara yang membawa kepada dosa ialah pengaruh luar yang negatif daripada kawan-kawan, daripada media, daripada media sosial yang membawa kita untuk menorokai dosa-dosa tersebut, kesilapan-kesilapan tersebut, maka ia akan membawa kita kepada dosa-dosa, mungkin dosa besar dan mungkin juga dosa kecil.
Mari kita lihat apa pentingnya Allah meletakkan pahala dan dosa dan apa pentingnya pahala dan dosa itu dalam kehidupan seharian kita. Allah menggariskan meletakkan pahala agar kita sentiasa melakukan kebaikan kerana kita yakin dengan pembalasan yang Allah akan berikan kepada kita. Nombor 2, pentingnya pahala dalam kehidupan kita agar kita berusaha meningkatkan tahap keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 3, pentingnya pahala kepada kita agar kita berusaha untuk mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Manakala pentingnya Allah mengurniakan dosa ataupun memberi dosa kepada kita. Nombor 1, agar kita menjauhi keburukan kerana takut dengan azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah meletakkan sempadan dosa kepada diri kita agar dapat kita menjauhi diri daripada azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah meletakkan sempadan dosa agar kita dapat mengelak kemurkaan Allah kepada kita kerana melakukan kesilapan. Sekian topik kita pada kali ini. Kita akan meneruskan perbincangan secara Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.